Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni kita terus masuk tajuk kewafatan Nabi Muhammad. Okey. Muka surat 40. Nabi Muhammad tidak pernah sakit teruk kerana baginda mengamalkan cara hidup yang sihat. Baginda makan secara yang sederhana dan makan dengan kadar yang sedikit. Baginda makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Benda ni yang kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita jika kita ingin kesihatan kita sihat seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga banyak berpuasa sunat. Puasa sunat biasanya orang akan lakukan pada hari Isnin dan Khamis. Kadang-kadang baginda pernah memakan biji kurma bersama dengan sedikit susu ataupun madu. Baginda juga berbekam untuk kesihatannya. Ini yang Nabi Muhammad amalkan. Berbekam ini sangat bagus jika kita dapat amalkan sebulan sekali ataupun setahun sekali ataupun ikut kemampuan kita untuk membuang segala darah kotor yang ada di dalam badan. Ni yang Nabi Muhammad amalkan. Okey, peristiwa sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai sakit pada 23 Zulhijjah iaitu tahun ke-10 Hijrah setelah Nabi selesai mengerjakan haji wida' di Mekah. Baginda pulang ke Madinah dalam keadaan yang sihat. Setelah sebulan lebih di Madinah, menjelang bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, kesihatan baginda mula terganggu. Nabi diserang sakit kepala dan beberapa hari kemudian baginda diserang demam panas yang ringan. Ketika berada di rumah Aisyah, baginda mengadu sakit kepala kepada isterinya. Ini adalah kisah bagaimana Nabi mula sakit. Okey. Kita tengok sebelah pula. Kepada keluarga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menunaikan tanggungjawabnya kepada keluarga. Walaupun sedang menderita sakit kepala yang kerap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan rutin hariannya iaitu mengelilingi rumah semua isteri baginda selepas solat asar. Ini yang Nabi selalu lakukan. Inilah waktu Nabi dapat beramah mesra dengan isteri-isteri baginda setiap hari. Ini ada tanggungjawab Nabi. Selepas maghrib, barulah baginda pulang ke rumah isteri yang menjadi giliran pada hari itu. Baginda bermalam di situ sehingga waktu asar keesokan harinya. Maknanya, Nabi Muhammad setiap hari dia akan mengelilingi pada waktu asar semua rumah isteri-isterinya. Dan pada hari itu, dia akan berada di rumah yang telah ditetapkan oleh dia sendiri. Begitulah cara Nabi Muhammad mengatur tanggungjawab baginda terhadap isteri-isteri baginda setiap hari. Walaupun baginda kerap diserang sakit kepala dan demam. Nampak tanggungjawab seorang suami tetap melaksanakan amanah yang telah yang memang Nabi adalah. Jadi kita pun bila kita ada tanggungjawab, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan. Sebab itu adalah amanah tanggungjawab kita. Okey, kita tengok kat sebelah. Nabi Muhammad tetap menunaikan tanggungjawab kepada negara. Meskipun Nabi sakit, baginda masih memikirkan kepentingan agama dan negara Islam yang sudah teguh itu. Walaupun negara dah teguh, tapi Nabi tetap memikirkan tentang negara. Alhamdulillah. Baginda tidak mahu negara Islam yang berpusat di kota Madinah itu terancam oleh orang kafir, terutama kerajaan Rom yang sedang menjajah di utara negara Arab termasuk negara Syam. Walaupun negara itu dah memang cantik, dah ada strategi, dah memang kukuh, teguh kan, tapi Nabi tetap melaksanakan tanggungjawabnya kepada negara
supaya negara dia tidak diancam oleh negara luar. Nabi Muhammad menyiapkan pasukan tentera ke Syam untuk menyerang kerajaan Rom dalam usaha mempertahankan Madinah. Pasukan itu diketuai oleh Usamah bin Zaid. Begitulah cara Nabi Muhammad menjalankan tanggungjawab baginda. Walaupun baginda sakit, baginda tetap mengutamakan kepentingan negara. Selama bulan Safar, kesihatan Nabi Muhammad terus terganggu. Namun, ia tidaklah terlalu berat. Kadang-kadang ia sembuh buat beberapa ketika. Sakit yang Nabi alami ketika hujung hayat tidaklah mengganggu sangat, tidaklah teruk seperti yang kita selalu tengok orang sekeliling kita kan. Tapi Nabi dia sakit dia lebih kepada sakit kepala yang teramat macam seperti ayat sini kan. Yang teramat dan kadang-kadang dia akan elok seberapa lama kemudian. Okay, Nabi diserang sakit kuat. Selepas dah ada tanda sakit kepala, dia mula diserang sakit kuat pula. Pada 28 Safar, Nabi merasa sakit kepala semula. Dia diserang sakit Baginda mula diserang demam. Daripada sakit kepala, jatuh ke demam yang sangat panas. Dia mengganggu demam dan panas badannya. Ketika itu, Nabi sedang berada di rumah isteri baginda yang bernama Maimunah binti Harith. Nabi teringin untuk tinggal di rumah Aisyah selama baginda demam. Nabi Muhammad SAW merasakan bahawa baginda tidak akan sembuh seperti biasa. Baginda telah meminta persetujuan semua isteri baginda supaya datang ke rumah Maimunah binti Harith. Mereka berbincang tentang tempat baginda dirawat. Isteri-isteri baginda sepakat agar Nabi dirawat di rumah Aisyah selama baginda sakit. Apa yang Nabi inginkan telah pun ditunaikan oleh isteri-isterinya. Hasil perbincangan, hasil bermusyawarah. Nabi Muhammad berpindah ke rumah Aisyah. Setelah bermusyawarah, Nabi telah dipindahkan ke rumah Aisyah. Setelah semua isteri baginda memberi keizinan kepada baginda untuk berpindah ke rumah Aisyah, maka Nabi dengan dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib dibawa ke rumah Aisyah. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah Aisyah, baginda meminta kepada orang ramai supaya menyediakan 7 kedai air kepada baginda. 7 kendi air kepada baginda. Kemudian Ali dan Al-Abbas mendudukkan Nabi di atas tikar yang dihampar oleh Aisyah. Kemudian isteri-isteri Nabi menjirus kepala baginda dengan 7 kendi air itu untuk menyejukkan kepala baginda. Setelah dijiruskan oleh isteri-isteri baginda, Nabi merasa sihat sedikit sehingga baginda dapat bangun dan keluar untuk solat maghrib bersama-sama para sahabat di dalam masjid. Alhamdulillah. Okey, kita masuk kepada Nabi Muhammad meminta Abu Bakar menjadi imam. Menjelang waktu Aisyah, Nabi Muhammad mahu mengimami solat Isyak berjemaah. Tetapi baginda mengimamkan tidak berdaya untuk menjadi imam. Baginda merasa demamnya semakin berat dan sakit kepalanya semakin bertambah-tambah. Lalu baginda memerintahkan supaya Abu Bakar menggantikan baginda menjadi imam. Okey, selalunya kalau Nabi Muhammad pergi ke masjid ataupun surau, selalunya memang Nabi yang akan jadi imam. Tapi disebabkan Nabi sakit, Nabi demam dan dia terasa macam dia tak larat nak mengimamkan makmumnya. Jadi dia mengarahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Pada mulanya, Abu Bakar enggan menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam. Namun kerana itu merupakan arahan Nabi Muhammad,
maka Abu Bakar pun sanggup menggantikan baginda menjadi imam. Sejak itu Abu Bakar menjadi imam setiap kali menunaikan solat bersama-sama para sahabat. Sejak Nabi Muhammad mengarahkan dia, sejak itu Abu Bakar terus menjadi imam. Okey. Keluarga Nabi Muhammad mahu mengubati baginda. Ketika sakit, Nabi Muhammad semakin teruk. Asma binti Abbas, iaitu salah seorang isteri Abu Bakar, mahu memberi ubat kepada Nabi agar baginda sembuh. Asma pandai membuat ubat kerana dia pernah belajar membuat ubat semasa di Habsyah. Isteri-isteri Nabi dan Asma bin Umais bersetuju untuk memberi minum ubat kepada Nabi ketika baginda sedang lena. Al-Abbas bin Abdul Muttalib sanggup untuk menyuapi ke dalam mulut baginda. Sebaik sahaja Nabi Muhammad sedar, maka Nabi merasa bahawa ada ubat di dalam mulut baginda. Nabi marah kerana memberi baginda ubat tanpa meminta keizinan daripada baginda. Okey, jadi daripada kisah ini kita nampak Nabi sakit, tapi sahabat-sahabat, isteri semua sangat risau sebab Nabi tak pernah sakit. Jadi bila Nabi jatuh sakit, maka semua orang risaukan keadaan Nabi. Jadi disebabkan itu, Asma binti Umais pun berazam untuk mengubatkan Nabi Muhammad. Tetapi bila ubat telah dimasukkan ke dalam mulut dan Nabi sedar, Nabi sendiri tidak selesa dan dia marah sebab memasukkan ubat tanpa keizinan dia. Okey, itu saja yang Muklimah nak cerita pada hari ini. Okey, nanti Muklimah akan bagi kerja, ya. Alright. Okey, Assalamualaikum.